Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Zack dari Akademi YouTuber Malaysia Ayu. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Zack. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini untuk sesi pembelajaran secara dalam talian. Baiklah, seperti yang dapat anda lihat, kita sekarang berada di unit 3. Satu untuk semua. Hari ini kita akan belajar aspek tata bahasa tahun 4 KSSR Semakan 2017. Standard kandungan 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.1 memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks tidak formal. Kata ganti nama. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir PDP, anda murid akan dapat menggunakan kata ganti nama dengan betul. Kriteria kejayaan kita, anda murid akan dapat mengenal pasti kata ganti nama dan seterusnya menggunakan kata ganti nama dengan betul. Baiklah, anda boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 4, halaman 17. Aktiviti kita pada hari ini, kita ataupun anda akan menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog. Terlebih dahulu, jom kita tengok apa maksud kata ganti nama ini. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama. Kata ganti nama terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Jom kita lihat kata ganti nama ini ya. Kata ganti diri pertama. Saya, aku, kita, kami. Kata ganti nama pertama ini bermaksud orang yang pertama. Saya, pertama. Kata ganti nama diri kedua. Kamu, awak, kalian. Bermaksud orang nombor dua. Saya, orang pertama. Kata ganti nama diri kedua ialah orang yang kedua. Seterusnya, kata ganti nama diri ketiga. Mereka, dia, beliau, ia. Bermaksud orang yang ketiga. Saya, dia. Faham? Seterusnya, kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama tunjuk umum dan kata ganti nama tunjuk tempat. Ini, itu. Kata ganti nama tunjuk umum. Sini, situ, sana. Kata ganti nama tunjuk tempat. Baiklah, seperti yang dapat anda lihat, ini adalah perbualan yang terdapat dalam buku teks halaman 17. Jom kita tengok apa agaknya yang dibualkan oleh Rajif Hadif dan juga bapa Hadif. Satu untuk semua. Pada hujung minggu, Rajif berkunjung ke rumah Hadif. Kamu sedang buat apa di situ, Hadif? Saya sedang membaca e-buku ini. Kamu datang seorang saja? Mengapakah tidak datang bersama-sama dengan Haziq? Haziq tidak dapat datang kerana dia menolong ibunya mengemas rumah. Akan datang ke sini setelah selesai menolong ibunya. Mari kita membaca bersama-sama di sana. Adik-adik saya hendak bermain di... Mereka akan mengganggu. Nanti, kamu boleh menggunakan tablet atau komputer ibu itu. Saya pula akan menggunakan telefon bimbit milik ibu. Ibu sudah memberi keizinan. Terima kasih, Hadif. Bagaimanakah cara membaca e-buku? Perlu memuat turun buku cerita yang telah dibeli. Kemudian, masukkan nama pengguna dan kata laluan.
Ayah, kita boleh membaca buku cerita yang sama secara serentak menggunakan peranti berbeza? Kalian hendak membaca e-buku? Ya. Sedang membaca e-buku. Baiklah. Kita telah pun membaca sepintas lalu ataupun mendengar sepintas lalu apa yang dibualkan oleh Rajif dan Hadif. Anda perasan tak apa yang tak kena pada dialog mereka? Betul, ada tempat kosong. Jom kita lihat semula ataupun kita dengar semula perbualan antara Rajif dan Hadif. Dan kali ini, anda pula cuba kenal pasti apakah kata ganti nama diri yang sesuai yang perlu diletakkan pada ruangan kosong yang diberikan. Jom kita tengok semula. Rajif bertanyakan soalan kepada Hadif. Kamu sedang buat apa di situ, Hadif? Tanya Rajif. Saya sedang membaca e-buku ini. Kamu datang seorang saja? Mengapakah? Tidak datang bersama-sama dengan Haziq? Balas Hadif. Nampak tak? Ada tempat kosong di situ. Apa agaknya kata ganti nama diri yang sesuai yang boleh kamu letakkan dalam ruangan kosong itu? Perbualan. Ingat ya, perbualan di antara Rajif dan Hadif. Mengapakah tidak datang bersama-sama dengan Haziq? Pandai. Jawapannya adalah kamu. Bagus. Mari kita lihat perbualan yang seterusnya. Haziq tidak dapat datang kerana dia menolong ibunya mengemas rumah. Akan datang ke sini setelah selesai menolong ibunya. Apa agaknya kata ganti nama diri yang sesuai? Pandai. Kata ganti nama diri yang ketiga iaitu dia. Bagus. Mari kita baca semula. Haziq tidak dapat datang kerana dia menolong ibunya mengemas rumah. Dia akan datang ke sini setelah selesai menolong ibunya. Balas Rajif. Mari kita membaca bersama-sama di meja sana. Adik-adik saya hendak bermain di... Mereka akan mengganggu nanti. Balas Hadif. Ada 2 tempat kosong di situ. Apakah agaknya kata ganti nama sesuai yang boleh diletakkan di ruangan kosong itu? Bermain-main di... Betul. Sebab dekat, kita namakannya kata ganti nama tempat. Iaitu umum kan? Sini. Mereka akan mengganggu kita. Sebab ada 2 orang kan? Pandai. Seterusnya, kita lihat pula. Kamu boleh menggunakan tablet atau komputer riba itu. Saya pula akan menggunakan telefon bimbit milik ibu. Ibu sudah memberi keizinan. Pelawa Hadif. Ada 2 tempat kosong di situ. Apa agaknya kata ganti nama diri yang sesuai? Kata kuncinya tadi, komputer riba itu. Bermaksud tablet. Pandai. Tablet ini. Sebab dekat ini, itu. Seterusnya, saya pula akan menggunakan telefon bimbit milik ibu. Betul. Milik ibu saya. Saya adalah Hadif. Kata ganti nama diri pertama. Pandai. Seterusnya. Terima kasih Hadif. Bagaimanakah cara membaca e-buku? Rajif sedang memegang e-buku. Bila dekat? Pandai. E-buku
ini. Nampaknya anda dah mula faham kan? Jom kita lihat dialog yang seterusnya. Perlu memuat turun buku cerita yang telah dibeli. Kemudian, masukkan nama pengguna dan kata laluan. Apa agaknya yang diperlu balas? Yang bertanya adalah Rajif. Jadi, Hadif akan jawab, kamu. Sebab Rajif tanya, dia yang pegang, Rajif sedang memegang tablet kan? Apa yang Hadif perlu jawab? Kamu. Kata ganti nama diri kedua. Kamu perlu memuat turun buku cerita yang telah dibeli. Kemudian, masukkan nama pengguna dan kata laluan. Jelas, Hadif. Seterusnya, kita tanya apa agaknya soalan yang diajukan oleh Hadif. Ayah, kita boleh membaca buku cerita yang sama secara serentak menggunakan peranti berbeza? Apa maksud peranti ya? Peranti itu ialah alat yang kamu gunakan untuk membaca e-buku. Sebagai contoh, telefon bimbit, komputer riba dan juga tablet. Kita tengok apa agaknya yang dibalas oleh bapa Hadif. Kalian sedang membaca e-buku? Kalian ialah kata ganti nama diri ketiga. Bermaksud orang ketiga. Ayah Hadif, Hadif dan Rajif. Ya. Sedang membaca e-buku. Ya, kami sedang membaca e-buku. Balas Rajif. Kami adalah kata ganti nama diri ketiga. Itu dia tadi perbualan di antara Rajif, Hadif dan juga bapa Hadif. Baiklah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ulang semula, apakah maksud kata ganti nama? Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama. Kata ganti nama terbahagi kepada dua, iaitu kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Ingat ya? Baiklah, apa tugasan anda pada hari ini ya? Seperti yang cikgu nyatakan tadi, aktiviti kita pada hari ini adalah menggunakan kata ganti nama untuk melengkapkan dialog. Jadi, anda perlu lengkapkan dialog-dialog di atas dengan kata ganti nama yang sesuai. Jadi, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan agar pembelajaran kita pada hari ini menarik dan bermanfaat. Dan sekiranya anda rasa pembelajaran kita hari ini menarik, sudi-sudikan tekan butang like. Tinggalkan komen anda agar cikgu tahu yang anda pernah datang singgah ke channel cikgu. Tekan butang butang yang berwarna merah tu. Butang subscribe. Kalau dah berwarna kelabu, jangan tekan lagi. Kalau merah, anda tekan. Sekiranya ia telah bertukar berwarna kelabu, sudi-sudikan tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain agar manfaatnya dapat bersama-sama. Akhir sekali, cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang sudi belajar dengan cikgu di channel Simply Being Linzek. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Linzek. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.